guys, apa kabar semua? Berjumpa lagi pada video kali ini. Tahukah Anda bahwa hampir setiap kita pada hari ini menggunakan produk daripada industri pulpa dan kertas? Dari buku, kotak pembungkusan, tisu, kertas, cetakan, sehinggalah kepada bahan pembungkus makanan. Semuanya berasal daripada satu industri yang penting yang dikenali sebagai industri pulpa dan kertas. Industri ini bermula dengan proses menukarkan kayu atau bahan berserat lain kepada pulpa, yaitu menjadi serat asas yang kemudiannya diproses menjadi selayan kertas. Proses penghasilan pulpa melibatkan pembelahan, perebusan, dan pembersihan dan pemutihan sebelum ia melalui mesin pembuatan kertas yang besar dan kompleks. Disebabkan banyak peringkat yang melibatkan pembersihan dan pemisahan serat, industri ini menjadi salah satu sektor yang paling banyak menggunakan air di seluruh dunia. Fakta yang menarik. Industri pulpa dan kertas adalah salah satu industri yang banyak menggunakan air, tapi dalam proses membuat kertas ada sisa-sisa tertentu yang boleh mencemarkan sungai dan lautan. Mari kita tengok punca sebenar yang menyebabkan air tercemar. Punca yang pertama ialah black liquor. Ini adalah cecair hitam pekat yang terhasil semasa kayu diproses. Ia mengandungi bahan kimia yang kuat. Kalau dilepaskan ke sungai tanpa rawatan, ia boleh membunuh ikan dan merusakkan air. Punca kedua ialah air buangan dari proses pelunturan kertas. Air ini biasanya mengandungi bahan berklorin dan bahan toksik. Oleh sebab itu, air boleh menjadi keruh, berbau, dan berubah warna. Puncak ketiga ialah pembuangan bahan organik yang terlalu banyak. Bila nutrien dalam air meningkat, alga tumbuh dengan cepat. Ini mengurangkan oksigen dalam air dan menyukarkan ikan untuk hidup. Puncak keempat ataupun yang terakhir ialah sistem rawatan air buangan yang tidak berkesan. Apabila sisa tidak dirawat dengan betul, pencemaran menjadi lebih teruk dan memberi kesan besar pada sungai dan lautan. Dalam industri pulpa dan kertas, proses pemasakan dan pelunturan kayu menghasilkan sisa seperti lignin, bahan kimia dan nutrien berlebihan. Jika sisa ini tidak dirawat dengan betul, ia akan dilepaskan ke sungai. Kesan pertama yang disebabkan oleh industri ini adalah kualiti air merosot. Air sungai akan berubah menjadi gelap, keruh dan berbau karena lignin dan bahan kimia. Ini akan menjadikan sumber air tidak selamat untuk manusia dan juga hidupan akuatik. Kesan yang kedua adalah kematian hidupan akuatik. Bahan toksik seperti klorin dan sebagian organik boleh merosakkan insang ikan, mengganggu pembiakan, dan menyebabkan kematian besar-besaran dalam ekosistem sungai. Kesan yang ketiga adalah eutrofikasi. Nutrien seperti nitrogen dan fosforus akan menyebabkan alga tumbuh terlalu cepat. Alga ini akan menyekat cahaya matahari dan mengurangkan oksigen, lalu membunuh banyak spesies air. Pertama ialah rawatan air sisa atau disebut influent treatment plant. Industri perlu menggunakan sistem rawatan air sisa. Ia melibatkan rawatan fizikal, kimia, dan biologi. Rawatan ini mengurangkan nilai COD dan BOD, sekaligus menjadikan air sisa lebih selamat apabila dilepaskan. Kedua ialah kitar semula black liquor. Black liquor daripada proses pump boleh dikitar semula menggunakan sistem recovery boiler. Sistem ini bukan saja mengurangkan pencemaran, tetapi juga membolehkan bahan kimia seperti NaOH dan Na2S digunakan semula. Langkah ketiga melalui teknologi pelunturan mesra
Hentikan penggunaan klorin dengan bahan pelentur yang lebih selamat seperti hidrogen peroksida, ozon, atau enzim. Industri juga disarankan menggunakan proses ECF atau TCF bagi mengurangi penghasilan bahan toksik. Akhir sekali, melalui sistem penggunaan air tertutup dengan menggunakan closed water loop membolehkan air digunakan semula tanpa dibuang ke persekitaran. Keadaan ini mengurangkan pelepasan air sisa secara drastis.